Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syakir bin Muhammad Subri dari Seksyen 1 akan membentangkan tentang elemen tingkap dan pintu. Tingkap adalah sebuah bukaan yang terdapat pada dinding atau tembok sesebuah bangunan. Tingkap adalah elemen yang amat penting dan perlu diambil perhatian. Tingkap berfungsi sebagai laluan keluar masuk udara dan juga memberi cahaya semula jadi ke dalam bangunan. Tingkap juga menjadi penahan dan pelindung daripada persekitaran luar dan cuaca buruk seperti hujan dan panas. Tingkap dibina ketika proses pembinaan dinding dilakukan, di mana ketika proses pembinaan dinding dilakukan, sebuah bukaan akan ditinggalkan bagi meletakkan rangka tingkap. Kemudian, sebuah rasuk yang dikenali sebagai lintel akan dibina untuk mengukuhkan lagi bukaan tersebut. Selepas itu, rangka tingkap boleh dimasukkan ke dalam bukaan tersebut. Dan akhir sekali, daun tingkap boleh diletakkan pada rangka tingkap tersebut. Terdapat beberapa jenis tingkap, iaitu tingkap berengsel tepi, tingkap gelungsur, tingkap ram kaca boleh laras dan juga tingkap ram kaca tetap. Tingkap berengsel tepi dan tingkap gelungsur selalunya dijumpai pada bahagian utama rumah, iaitu ruang makan dan juga ruang tamu. Manakala tingkap ram kaca boleh laras atau juga dikenali sebagai tingkap naku, selalunya dijumpai pada bahagian dapur. Dan tingkap ram kaca tetap dijumpai pada bahagian bilik air dan tandas. Untuk pintu pula, masuk pintu mempunyai maksud yang sama seperti tingkap, iaitu bukaan yang terdapat pada dinding atau tembok sebuah bangunan. Fungsi pintu adalah sebagai laluan keluar masuk penghuni bangunan tersebut. Pintu juga berfungsi sebagai penahan atau pelindung daripada persekitaran luar dan cuaca buruk seperti hujan dan panas. Proses pembinaan pintu juga hampir sama seperti proses pembinaan tingkap, iaitu ketika proses dinding dilakukan, kemudian lintel dibina dan kemudian rangka pintu dimasukkan, dan akhir sekali daun pintu diletakkan pada rangka pintu. Terdapat beberapa jenis pintu, iaitu pintu berroti, pintu panel, pintu rata dan juga pintu gelungsur atau sliding door. Di negara kita, pintu panel dan pintu gelungsur amat popular. Pintu panel selalunya digunakan pada ruang utama atau pintu masuk utama sebuah rumah, kerana pintu panel selalunya mempunyai reka bentuk yang menarik. Manakala pintu sliding door atau pintu gelungsur selalunya dijumpai pada balkoni di rumah kondominium atau apartmen. Itu sahaja dari saya. Kita akan teruskan lagi dengan elemen yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Samira binti Syamsul Akmal, bernama matrik AA190143. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan laporan kepada rumah saya yang telah disampaikan oleh Syakir. Dalam pembentangan saya akan membentangkan elemen bumbung dan kemasannya. Okey, bumbung yang kami pilih dalam pembentangan ini adalah bumbung gable atau lebih dikenali sebagai bumbung curam. Antara faktor yang menyebabkan kami memilih bumbung curam ini adalah kerana saiz bangunan rumah yang bersaiz sederhana serta mempunyai bentuk yang sekata. Okey, pembinaan bumbung curam ini menggunakan kos yang lebih murah serta menggunakan kemudahan yang lebih mudah dalam aspek penyelenggaraan. Bumbung curam juga mampu untuk menampung beban dan daya sendiri dan mampu menahan haba dan cuaca yang sentiasa berubah di negara Malaysia. Antara kaedah pembinaan yang kami gunakan adalah pemasangan kekuda, di mana dalam pemasangan kekuda ini kami menggunakan kluli dan juga disambung menggunakan fabricate. Yang kedua adalah pemasangan kerangka bumbung dan yang ketiga adalah pembinaan penutup yang dibuat daripada bahan kalis air.
Seterusnya, peralatan yang digunakan untuk membina bumbun curam atau lebih dikenali sebagai gable roof adalah tukul tukang kayu, pisau, stapler pembinaan yang dilampirkan bersama lembaran penghalang wap, gergaji kayu besar sederhana kurang daripada 40 cm, kod pembinaan yang digunakan untuk menyelaraskan bumbung, penanda warna kontras yang digunakan sebagai penanda pembinaan, pemutar skru dengan muncung yang sesuai, dan yang terakhir sekali fabricate. Terusnya, saya akan menerangkan kelemahan dan kelebihan penggunaan bumbung curam dalam pembinaan rumah komponen rumah saya. Antara kelebihan penggunaan bumbung curam adalah bumbung curam memberikan lebih banyak ruang di dalam rumah serta dia memberikan pengudaraan yang baik. Kemudian, bumbung curam agak lebih mudah untuk dibina dan menggunakan kos yang lebih murah dan berpatutan. Akhir sekali, bumbung curam adalah amat sesuai dengan cuaca yang sentiasa berubah-ubah di Malaysia. Antara kelemahan penggunaan gable roof adalah kerana gable roof lebih berisiko sekiranya dibina di kawasan angin yang kuat dan badai. Sekian sahaja pembentangan dalam elemen bumbung dan kemasannya daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan membentangkan elemen siling dan kemasannya. Okey, sebelum tu saya cerita pasal siling yang digunakan di rumah saya lah. Mana siling yang digunakan di rumah kediaman saya adalah siling kapur. Kemasannya adalah dengan menggunakan kaedah plaster. Kenapa saya menggunakan kaedah plaster? Kerana kaedah plaster ini dia merupakan bahan mesra alam, tahan lama dan kuat. Selain itu, plaster juga merupakan bahan yang mempunyai pelbagai warna dan tekstur berbeza-beza agar mudah dibentuk dan dipadankan mengikut kesesuaian ruang rumah kediaman saya. Seterusnya, saya akan menerang pula kaedah pemasangan siling. Okey, pemasangan siling di rumah ini dia mempunyai beberapa cara, di mana cara yang pertama adalah dengan memasang besi rangka. Okey, rangka besi ini merupakan tahap terpentinglah bagi pemasangan siling ini. Kekuatan plaster siling bergantung kepada kekuatan rangka besi itu. So, pemasangan papan plaster siling itu adalah cara yang kedua. Okey, cara yang kedua, sebelum pemasangan plaster siling itu dia membuat penyambungan pendawaian elektrik dahulu dan persistem perpaipan lah sebelum memasang siling tu. So, terdapat beberapa jenis papan plaster siling dan kelebihannya iaitu kalis air, bercorak dan ringan. Okey, dan cara yang ketiga adalah memasang hiasan mengikut kehendak owner rumah tersebut. Maknanya contoh tuan rumah itu ingin memasang bentuk downlight, cornice, dome, border atau bunga tengah. Itu adalah salah satu kaedah untuk pemasangan siling lah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat siling ini adalah kepingan simen, asbestos, kepingan plywood dan juga kepingan papan lembut. Okey, pemasangan siling ini dijalankan dengan satu pengikat yang boleh diubah mengikut kesesuaian ketinggian bumbung daripada kasau bumbung. Okey, setakat itu sahaja pembentangan saya berkaitan dengan siling dan kemasannya. Dan seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada Muhammad Firdaus bin Juaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Juaini AA1900219 akan meneruskan pembentangan bagi kumpulan kami. Saya akan menerangkan tentang elemen dinding dan juga kemasannya. Okey, dinding merupakan satu elemen yang sangat penting bagi setiap proses pembinaan rumah. Kerana dinding merupakan salah satu platform untuk menanggung beban sesuatu bangunan tersebut. Dinding juga berfungsi sebagai untuk memberi keselamatan kepada ahli-ahli rumah tersebut ataupun ahli-ahli bangunan tersebut, dan juga boleh dijadikan sebagai pelindung, boleh dijadikan sebagai sepadan bagi ruang-ruang di dalam rumah seperti ruang tamu, dapur, tandas, bilik mandi dan sebagainya. Terdapat dua kategori dinding, iaitu dinding galas beban dan dinding tidak galas beban. Bagi rumah saya, rumah ini dibina menggunakan dinding galas beban, di mana berfungsi sebagai struktur yang menerima beban dari atas dan mengagihkannya ke struktur di bawah. Okey. Selain daripada itu, kekuatan suatu dinding juga bergantung kepada susunan lapisan jenis ikatan serta mortar yang digunakan
yang digunakan di dalam rumah ini, rumah ini telah menggunakan ikatan jenis sisi bata. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang proses pembinaan dinding dan juga proses pembinaan dinding sisi bata. Okey, pertama sekali, proses pembinaan dinding bermula setelah rasuk tanah, lantai dan tiang selesai disiapkan bagi memudahkan pembinaan dinding rumah. Seterusnya, lapisan kalis lembap perlu dijadikan lapisan utama pada tapak dinding bagi mengelakkan lembapan meresap atau naik ke dinding. Kemudian, batu disusun di atas lapisan kalis lembap sehingga ke paras yang telah ditetapkan. Pada setiap 4 lapis batu bata, kasar dawai perlu dipasang bagi mengelakkan keretakan pada sambungan mortar. Lapisan mortar setebal 10 hingga 12 mm diletakkan bertindak sebagai medium untuk mengikat bata. Susunan bata dan jenis ikatan memainkan peranan utama dalam mengekalkan kekuatan sesuatu dinding. Okay, seterusnya, saya akan menerangkan tentang pembinaan bagaimana untuk mengikat ikatan jenis sisi bata. Pertama sekali, bermula dengan satu lapisan bata sisi yang kedua dengan satu lapisan bata sisi. Lapisan yang kedua pula dimulakan dengan setengah bata, diikuti dengan bata sisi penuh dan seterusnya. Setelah selesai kerja mengikat bata dijalankan, proses lepaan dinding akan diteruskan kepada struktur dinding yang menggunakan bata tanah, bata pasir, bata konkrit atau apa juga jenis bata yang memerlukan kerja-kerja lepaan bagi menutupkan permukaannya. Tujuan melakukan lepaan adalah untuk melindungi atau menutupi kerja-kerja mengikat bata yang kurang elok dan melindungi dan menutup bahan binaan yang rendah mutunya. Perancah juga akan digunakan sebagai pemudah cara untuk proses pembinaan dinding, iaitu mengikat bata dan proses meleba. Kemasan dinding juga boleh diteruskan setelah proses lepaan selesai. Okey. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kemasan dinding. Terdapat 2 jenis kemasan yang sering digunakan dalam setiap bangunan rumah, iaitu kemasan keras dan juga kemasan lembut. Bagi rumah saya, rumah ini menggunakan kedua-dua kemasan tersebut, iaitu keras dan lembut. Kemasan keras terdiri daripada mozaik yang selalunya dipasang pada bahagian dinding dapur dan juga bahagian bilik air, di dalam bilik air. Hal ini kerana mozaik memberikan permukaan yang lebih cantik dan mudah dipasang. Mozaik juga mempunyai pelbagai jenis corak dan juga pelbagai jenis bentuk untuk menghias tandas dan juga dapur dengan lebih cantik. Okay, seterusnya, kemasan lembut. Kemasan lembut pula adalah terbahagi kepada pelbagai jenis cat, gypsum board, kertas binaan dan lain-lain. Rumah ini juga menggunakan cat sebagai kemasan lembut kerana cat merupakan medium kemasan dinding yang murah dan mudah untuk didapati. Cat juga mempunyai pelbagai warna untuk menceriakan rumah bagi setiap hari raya ataupun setiap perayaan di seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk elemen yang terakhir yang saya akan ceritakan adalah elemen lantai dan juga kemasannya. Untuk di rumah saya, lantai di rumah saya menggunakan lantai simen dan kemasannya adalah jubin. Kenapa jubin? Kerana jubin merupakan suatu bahan yang tahan lama dan juga tahan lasak. Daripada segi keselamatannya pula, ianya merupakan penebat haba yang baik dan juga ia tidak licin. Untuk kos harga, ianya tidaklah semahal kemasan lantai yang lain. Jadi ianya adalah sangat berpatutan dan sesuai. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kaedah pemasangan jubin ini. Yang pertama, lantai tersebut haruslah dibersihkan dan juga diratakan supaya tidak apa-apa bahan ataupun sesuatu yang akan mengganggu kestabilan ataupun keseimbangan jubin tersebut apabila telah diletakkan di atas lantai. Seterusnya, bancuhan simen perlulah dibuat mengikut nisbah yang telah ditetapkan agar ia tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu pekat. Setelah bancuhan simen telah dibuat,
bahagian pertama yang sebelum meletakkan simen tersebut adalah meletakkan tali sebagai pengukur supaya susunan simen tersebut adalah rapi. Jadi setelah tali dipasang, susunan simen haruslah dibuat daripada kiri ke kanan dalam satu barisan dan juga atas ke bawah dalam sebagai satu barisan, sebagai ukuran untuk simen-simen yang akan diletakkan seterusnya. Kemudian bajuan simen diletakkan di atas simen dalam corak berombak. Ini bertujuan supaya simen yang jubin yang akan diletakkan melekat dengan rata dan tiada gelombang udara yang akan terhasil di antara simen dan juga jubin. Seterusnya, apabila semua simen telah siap dipasang, ketuk sedikit bahagian jubin dengan kepala penukul untuk meratakan permukaan, untuk meratakan kedudukan jubin tersebut. Akhir sekali, setelah siap pemasangan jubin di atas lantai, gunakan span yang basah untuk mengelap ataupun untuk membuang sisa-sisa bancuan simen yang melekat di atas jubin tersebut sebelum ianya mengeras. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.